Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم همنا رشدنا وعذنا من شر نفسنا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama dapat menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin, dapat mendirikan ibadah secara jamaah dan juga kita dapat berada dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan dengan asbab kita syukur ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti mana yang dijanjikan oleh Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala kata la azidannakum, jaminan Allah akan tambahkan lagi nikmat. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur tidak bersyukur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu pedih. Bayangkan kita berada dalam majlis ilmu ni, kita syukur. Dengan asbab kita syukur tu, Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat, iaitu diberikan kita nikmat kefahaman. Ramai orang pergi majlis ilmu, tapi ramai yang tak faham. Balik nanti tanya, dapat apa? Entah, tak dapat apa-apa. Jadi dengan asbab kita syukur, Allah tambah nikmat, diberikan nikmat kefahaman. Kemudian kita syukur lagi, Allah tambahkan lagi nikmat, iaitu diberikan kita bukan sekadar nikmat faham, tapi diberikan kita nikmat kekuatan untuk beramal. Yang ini lebih penting lagi. Mula-mula diberikan nikmat kefahaman, syukur lagi diberikan nikmat dapat beramal. Kemudian kita syukur lagi, Allah tambah lagi nikmat. Bukan sekadar diberikan nikmat dapat beramal, tetapi juga diberikan nikmat keberanian untuk menyampaikan pula pada orang lain, pada kawan-kawan, kenalan, pada ahli keluarga. Ada orang dia tak berani nak cakap, takut nanti orang panggil dia poyo kan, nak jadi ustazah lah tu. Tapi dia tak kisah, sebab Allah berikan dia sikit keberanian. Ini sebab asbab kerana syukur. Kemudian disyukur lagi, Allah tambah lagi nikmat. Bukan sekadar dia berani untuk menyampaikan, mudah-mudahan kerana syukur itu Allah Ta'ala akan terus memilih dia untuk beramal dan juga dipilih dia untuk sentiasa hadir ke majlis-majlis ilmu. Tapi takutlah kalau kita tak bersyukur, Allah jadikan banyak halangan daripada kita hadir ke majlis ilmu. Majlis ilmu ni ada, tapi kita tak hadir-hadir. Sebab apa? Kadang sibuk itulah, kadang sibuk inilah, kadang ada halangan itulah, halangan yang ada sahaja urusannya, sehingga dia terbatas untuk hadir ke majlis ilmu. Yang itulah yang paling kita takut. Jadi mudah-mudahan dengan asbab kita syukur, menyebabkan Allah Ta'ala terus memilih kita berada dalam majlis ilmu sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab bila berada dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala akan terus bimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah. Dan selagi mana kita dalam majlis ilmu ni, sebenarnya itu tanda yang mana Allah Ta'ala masih lagi memberikan perhatian dan pandangannya kepada kita dengan pandangan kebaikan. Sebab Allah masih lagi nak berikan kita kebaikan. Tapi kalau Allah Ta'ala jauhkan kita daripada majlis ilmu, maksudnya Allah tak nak kita dengar benda-benda baik. Jadi sebab itu pentingnya syukur. Seperti mana Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Bila Nabi pesan pada Muaz bin Jabal ni Nabi hantar jadi qadi dekat Yaman. Nabi kata kepada Muaz, wahai Muaz, jangan lupa untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati.
Wahai Allah, a'inni, bantulah saya, ala zikrika, untuk berzikir, mengingati kamu. Wa syukrika, bantu saya untuk bersyukur kepada kamu. Wa husni ibadatik, dan bantu saya untuk memperbaiki ibadah kepada kamu. Ibu-ibu tengok ni seni doa ni Nabi ajar. Rupa-rupanya mengingati Allah, kita dirikan salat, kita datang majlis ilmu, kita pergi haji umrah, kita bersedekah, berinfak, sebenarnya bukan daripada kita, tapi rupa-rupanya datang daripada bantuan Allah. Sebab itu Nabi kata a'inni tu bantu saya untuk zikrika, zikir kepada engkau. Wa syukrika, bersyukur pun kita minta bantuan Allah. Kita ingat syukur ni biasa je. Oh, syukur ni remeh kan, kita kata kita syukur je ni. Sebenarnya tidak, benda tu penting. Sebab syukur ni ada semalam kan, ada makcik tanya saya, beza ke syukur dengan terima kasih? Samalah, perkataan je kan. Syukur ni, bila kita bersyukur kepada Allah, artinya itulah tanda kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Sebab syukur tu ataupun terima kasih tu tanda kita appreciate. Kalau orang bagi kita tak cakap terima kasih, maksudnya apa? Sombong lah. Tak kisah kamu bagi tak bagi, saya tak kisah pun, sebab saya lebih berharta daripada kamu. Tapi sebab kita sebut syukur tu, terima kasih tu, artinya kita appreciate dengan pemberian Allah. Itu bantuan daripada Allah. Wa husni ibadatik, dan bantu saya untuk sentiasa memperbaiki ibadah kepada engkau. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam berdoa ni pun dia ada seni. Sebab itu Nabi ajar doa-doa ni. Baik, kita tengok ada satu lagi doa. Doa ni menarik. Ni doa yang Nabi baca kepada Anas bin Malik. Doa ni masyhur lah. Masa Nabi hijrah, sahabat-sahabat Nabi di Madinah ni dibagi macam-macam harta kepada orang Mekah. Yang tak ada isteri bagi isteri. Betul Sa'ad bin Rabi'. Dia ni orang Ansar, orang Madinah. Dia disaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia ada 4 orang isteri, jutawan Madinah. Dia kata pada Abdul Rahman bin Auf, kamu pilih mana satu isteri yang kamu nak, saya ceraikan, kamu kahwin dengan dia. Sampai tahap tu. Dia bukan suruh ibu-ibu buat, jangan buat. Tapi nak cerita persaudaraan tu luar biasa. Apa yang mereka ada, mereka berikan kepada saudara dia. Hari ni kita ada saudara kita datang daripada Rohingya, datang daripada Bangladesh kan, Pakistan. Ramai orang Malaysia ni, foreigner ni. Tak ada lagi kita offer macam tu kan. Rumah saya ada bilik kosong, mai duduk. Tak ada, tak berani kita. Tapi sahabat-sahabat Nabi macam tu, orang Ansar dengan orang Muhajirin. Jadinya ada seorang wanita ni namanya Ummu Sulaim. Miskin dia ni. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, aku tak ada harta pun nak bagi pada engkau, tapi aku ada satu je. Ni anakku ni lah hartaku. Aku serahkan kepada engkau, iaitu Anas bin Malik. Kalau ibu-ibu baca hadis, banyak riwayat daripada Anas bin Malik ni diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kenapa? Sebab dia duduk dalam rumah Nabi. Saya sebut semalam kan, ada orang luar rumah nampak baik, tapi dalam rumah lain perangai je. Tapi Nabi ni Allah takdirkan dia luar rumah, sahabat sendiri tengok akhlaknya. Dalam rumah ada sahabat juga duduk dengan Nabi, tengok akhlak Nabi. Tak ada beza pun, sama je. Itu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni didoakan oleh Nabi. Apa Nabi doa? Kata Nabi SAW, ni ibu-ibu mungkin dapat catat, tak catat, ibu-ibu nanti Google je, doa Anas bin Malik, type je. Kata Nabi SAW, kata Nabi, Allahumma akthir mali wa waladi. Ini saya gantikan lah, dia punya domer dia. Kata ganti nama dia kepada aku. Ni ibu-ibu boleh amal. Allahumma akthir mali wa waladi. Wahai Allah, banyakkanlah hartaku dan zuriat aku. Wa wasi'li fi dari, dan kau luaskanlah rumah tanggaku. Wa barik li fi ma a'taitani, dan kau berkatilah apa yang engkau kurniakan kepadaku. Wa ahsin amali, kau perbaikilah amalanku. Waghfirli, dan kau ampunilah dosaku. Baik, doa ni nampak biasa je kan. Tapi nak jadi cerita, Anas bin Malik ni, bila Nabi doakan doa ni, memang Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi. Apa yang berlaku? Bila Nabi wafat, Anas bin Malik ketika itu umurnya 20 tahun. Dia berhijrah, duduk di kota Basrah. Kalau orang tanya kita, siapa sahabat Nabi yang paling akhir meninggal dunia? Jawapannya Anas bin Malik.
Dia meninggal tahun yang ke-93 Hijrah. Sekitar usia dia 100 tahun lebih. Memang Allah panjangkan usia dia berkat doa Nabi ni. Okay, kemudian lebih hebat lagi, masa dia wafat, zuriat dia sahaja 100 orang lebih. Zuriatnya sahaja 100 orang lebih. Umur 100 tahun lebih, zuriat pun 100 orang lebih. Kemudian dia ada kebun kurma dekat Basrah. Orang kebun kurma ni setahun sekali hasil dia. Tapi Anas bin Malik, dia ada setahun 2 kali hasil kurma dia. Kaya raya lah dekat kota Basrah. Tu Anas bin Malik. Ni doa ibu-ibu boleh amal ni. Kita boleh baca untuk kita, kita boleh baca untuk anak-anak kita. Okay? Okay. Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi'li fid dari wa barik li fi ma a'taitani wa ahsin amali faghfirli. Okey. Ibu tengok dia tengok ni, sini doa Nabi tau, bukan doa saya. Ni doa Nabi ni. Nabi minta apa tadi? Minta harta yang banyak, minta zuriat yang ramai. Tapi ada satu riwayat lain kata Nabi minta zuriat yang banyak, harta yang banyak dan juga umur yang panjang. Okey. Ni wa'atil umuri. Ada satu lagi riwayat lah. Okey. Kemudian Nabi minta apa lagi? Diluaskan rumah tangganya. Bukan suruh renovate. Luas rumah tangga ni maksudnya turunkan keharmonian, kebahagiaan. Biarlah rumah sempit, tapi hati keluarga kita lapang. Ini penting ibu-ibu. Ada orang rumahnya luas, tapi anak-anak dalam tak suka balik rumah. Sempit. Sebab apa? Masing-masing main handphone je. Biar rumah sempit, tapi hatinya lapang. Sebab apa? Luas rumah tangga ni bukan berdasarkan kepada material, tak. Tetapi dia berdasarkan kepada jiwa. Jiwa kita. Lapang ataupun sempit keadaan tu jiwa kita. Ada orang naik kereta kecil bahagia. Ada orang naik kereta besar bercerai-berai. Ada. Okey. Jadi tak kisah besar kecil ni, itu bukan pengukurnya. Pengukurnya adalah jiwa kita. Kalau orang bahagia ibu-ibu, kereta kecil pun okey. Kalau boleh seat tu buang, gear pun buang, dia nak duduk sebelah juga. Okey, nak cakap bahagia tu dia bukan diukur dengan keluasan. Dia tapi pada jiwa kita. Jiwa kita lapang dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Baik, Nabi ajar apa? Saya tengok Nabi minta harta, Nabi minta zuriat, Nabi minta umur, Nabi minta rumah tangga. Benda-benda ni semuanya fitnah, betul tak? Minta anak fitnah, minta harta pun fitnah. Dekat sini menjadi dalil, kalau kita doa untuk dunia boleh. Mintalah luaskan rezeki boleh. Mintalah umur panjang boleh. Ada orang kata jangan minta umur panjang lah, biar cepat mati kan. Amalannya dosanya tak banyak. Tak semestinya Kena minta hal-hal dunia silakan, tidak ada halangan. Tetapi Nabi ajar kita, bila minta hal-hal dunia ni, jangan lupa untuk ikat dengan kalimah wa barik li fi ma a'taitani. Apa tu? Minta berkat. Minta berkat. Okay. Berkat ni apa? Ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Kalau minta umur panjang, biar umur yang berkat. Wahai Allah, beri saya umur yang panjang, umur yang berkat. Berkat tu jangan tinggal. Beri saya harta yang banyak, harta yang berkat. Sebab apa? Ada orang lagi panjang umur, lagi miang perangainya. Kan? Lagi menggeletis. Kan? Ada kan? Jawa. Saya isteri Jawa, tahulah. Okay. Ada orang umur panjang lagi buruk perangainya. Kan? Masa muda okey lagi, makin teruk perangai. Ngada-ngada lah abang ni. Kalau dengan kita tak apa, tapi dengan orang lain. Ada orang lagi harta banyak, lagi kedekut, lagi sombong, lagi jahat. Macam Qarun kan. Sepupu kepada Nabi Musa AS, minta kekayaan pada Nabi Musa ni, doakan. Tapi bila Allah berikan kekayaan pada dia, dia jauh daripada Allah, lupa kepada Allah, bahkan kufur. Ini kita hati-hati. Sebab itu kita pesan pada anak kita, kalau doa nak minta kerja ni, biarlah tempat kerja yang kita dapat tu biar berkat. Sebab ada orang
lagi kerja, lagi naik jawatannya, lagi jauh daripada mak ayah dia. Sibuk lah mak, busy lah mak, meeting sana lah mak, tak balik kampung, tak ingat mak. Kita tak nak. Kita nak lagi kita diberikan nikmat, lagi dekat dengan Allah. Sebab apa? Berkat. Umur yang berkat, harta yang berkat, zuriat yang berkat. Kalau dijodohkan, jodoh yang berkat. Apa-apa yang berkaitan dengan dunia ni, minta berkat. Okay, minta berkat. Sebab Allah lah yang memberikan keberkatan kepada kita. Okay, ibu-ibu, ini antara doa yang didoakan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan kepada kita ni. Okay, baik, kita sambung ibu-ibu. Tengok bab yang ketiga. Okay, bab yang ketiga iaitu bab al-hifzu bil asrar. Bab al-hifzu bil asrar. Al-hifzu maksudnya menjaga. Ada orang nama Hafiz kan? Hafiz. Muka surah 45. Al-hifzu menjaga bil asrar, iaitu rahsia-rahsia. Okey, menjaga rahsia ni dia lebih kepada menutup keaiban, menutup aib saudaranya. Menutup aib saudaranya. Sebab benda ni paling seronok nak cerita. Bab aib orang ni suka sangat kita cerita. Okey. Baik. Kita tengok hadis sebelah tu, tengok hadis sebelah. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib muslim yang lain, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kata apa? Ustaz, saya bukan cerita aib dia tahu. Saya cerita benda betul ni. Saya cakap benda betul ni. Ibu-ibu hati-hati. Kita ini cerita betul ni, buat pengajaran untuk kita ni. Contoh tak? Tak kisahlah sama ada ustaz cakap kat meja penceramah ke, cikgu-cikgu mengajar kat sekolah ke, tidak ada istilah untuk didik macam tu. Okey. Sebab kalau kita cerita benda yang betul tetapi mengaibkan seseorang, itu namanya mengumpat. Itu namanya mengumpat. Kalau kita cerita tak betul dan dia memburukkan seseorang, itu namanya fitnah. Jadi dia tidak ada satu alasan pun, betul ke tak betul ke, asal memburukkan orang lain, mengaibkan orang lain, tak menjadi fitnah, dia akan jadi mengumpat. Tak mengumpat, jadi fitnah. Mengumpat hari ni orang komersialkan tau. Mengumpat ni, ibu-ibu tengok rancangan TV yang paling lama bertahan dekat TV, rancangan Melodi. Itu cerita mengumpat tu. Itu dikomersialkan. Ibu-ibu baca surat khabar. Dekat surat khabar ni, apa sisipan yang ada? Sisipan gosip, mengumpat lah tu. Semalam ibu-ibu tengok tak malam tadi? Viral kan? YB yang duk water jet tu. Dah tengok? Tengok. Siapa yang tengok media sosial dia tahulah. YB Rina Harun tu kan? Oh, iyalah, memanglah dia buat tu salah, kita tahu salah. Yang kita dah cerita, panjang-panjangkan, sharekan lagi, like lagi, komen lagi. Semua keaiban. Cuba bayangkan kalau kita buat, orang panjang-panjangkan, apa perasaan kita? Kan? Ini antara sebab itu menutup aib ni adalah perkara yang sangat-sangat penting. Sebab itu saya sebutkan semalam, ada satu surah Allah Ta'ala khusus cerita ngumpat ya, iaitu surah Al-Humazah. Allah kata apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Allah ulang dengan kalimah wail. Sebab kita dah bincang wail. Allah kata binasalah. Allah zahirkan kemarahan dia bil humazatil lumazah, untuk setiap orang yang humazah dan juga lumazah. Apa beza humazah dengan lumazah? Humazah ni orang yang bercerita tentang orang lain dengan niat untuk merendahkan, mengaib orang lain, dia cakap belakang-belakang. Itu namanya humazah. Cakap belakang. Manakala lumazah, dia mengata ke, dia mengaib ke, dia memburuk ke, merendahkan orang lain, dia cakap depan-depan. Ada orang kutuk depan-depan kan? Direct. Depan-depan tak boleh, belakang-belakang tak boleh. Sebab itu Allah kata humazah, lumazah. Likulli humazatil lumazah.
Ada tafsiran juga, humazah ni dia cakap dengan mulut dia. Maksudnya memburukkan saudaranya dengan mulut dia. Tak kisahlah dia mengumpat ke, dia memfitnah ke, mengeji ke, menghina ke dengan mulut. Lumazah pula dia cakap dengan body language dia. Contohnya ada orang dia tak suka tau, kawan dia pegang dia. Sebab kan tak suka dia buat. Macam tu kan. Kadang-kadang berdecik-decik kan. Kawan tu terasa tak suka saya ke? Tu dalam kategori lumazah. Dia saya tak cakap ustaz, saya tak gumpat dia. Ya, tapi perbuatan kita, body language kita tu. Kadang-kadang dengan memek muka kita, kita tahu orang tak suka kita. Dia menzahirkan dengan wajah dia, dengan body language dia. Dia termasuk. Sebab itu Allah kata likulli, untuk semua. Kamu sama ada dengan mulut ke, body language ke, depan-depan ke, belakang-belakang ke, melalui media sosial ke, secara offline ke, online ke, semua Allah bakulkan. Ini semua wail, kata Allah. Semua tidak ada yang terkecuali. Apa azab yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la yunbadhanna fil hutamah. Mereka akan masuk ke dalam satu neraka, namanya neraka hutamah. Neraka hutamah. Neraka hutamah ni apa? An-nar apa? Narul lati apa? Wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah. Sifat pertama hutamah ni nerakanya menyala-nyala. Allah kata besar apinya, menyala-nyala, muqadah. Kemudian Allah kata apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Api yang besar itu akan membakar sampai ke afidah. Afidah ni membakar sampai ke hati. Dia pelik ayat dia. Allah kata dia membakar sampai ke hati. Kenapa sampai bakar ke hati? Sebab dua. Pertama, itu adalah simbolik. Membakar sampai hati itu maksudnya simbolik. Saya tanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tengah masak daging kan, tengah potong daging, potong bawang ke apa-apa, potong, terpotong jari. Aduh, luka. Kita pun sapu minyak gamat. 2-3 hari lepas tu tak sakit dah kan? Parut tu adalah sikit tapi dah tak sakit dah. Kuranglah rasa dia. Cuba bayangkan anak yang kita besarkan. Kita didik dia, sekolahkan dia, pandaikan dia sampai universiti. Tup-tup dia sampai dia kahwin pun kita yang bagi duit belanja. Bila dah kahwin, dia maki kita. Dia herdik kita. Sakitnya dekat mana? Sakitnya tu di sini. Mana lebih sakit? Sakit pada kulit ke sakit pada hati? Hati. Boleh hilang ke sehari dua? Sebulan dua? Setahun dua? Sampai mati. Sebab itu Allah kata allati tattali'u 'alal afidah. Dia sakit tu sangat sakit sampai dia membakar sampai ke hati. Allah tak kata dia membakar saja, Allah kata bakar sampai hati. Sakit sungguh. Jadi nightmare lah. Dia dah mungkin dah lepas azab dekat neraka hutamah tu, dia terngiang-ngiang rasa sakit tu. Teringat-ingat kesakitan tu. Ada tak kita ada perasaan ngeri lah. Kita pernah tengok orang aksiden, kita tak boleh tengok tu, kita terbayang-bayang. Dia ada kesakitan yang kita tak boleh bayangkan kan. Macam tu. Kita teringat-ingat. Yang kedua, kenapa Allah kata dia membakar sampai ke hati? Sebabnya orang yang kaki umpat ni orang yang ada penyakit hati. Apa penyakit hati dia? Dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Kalau orang tu bawah daripada dia, dia tak umpat. Orang tu sebab lebih baik daripada dia, sebab itu dia umpat. Sebab itu orang Islam ni sentiasa menjadi target orang lain untuk dicerca, untuk dicari kesalahan. Cuba tengok agama lain, ada tak agama ni hina agama ni? Tak ada. Buddha dengan Kristian, Kristian dengan Hindu, Hindu dengan ni, ada tak saling menghina-menghina? Tak ada. Tapi yang lain macam satu sepakat semua hina Islam. Sebab apa? Sebab kita ni duduk di tempat yang tinggi daripada mereka, jadi target. Cuba ibu-ibu bayangkan, kawan kita tak sama level dengan kita, dia duduk bawah kita, kita nak umpat dia tak? Kita tak umpat dia. Tak ada point lah saya nak umpat dia, saya lagi baik daripada dia kot. Tapi kalau ada orang yang lebih baik daripada kita, yang itu yang kita umpat. Itu yang kita umpat.
Okey, baik. Kalau ibu-ibu tengok lagi, ayat tu dia tak habis lagi tau. Bila kita Allah kata wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malan wa addada. Dan juga orang yang kumpulkan harta dunia secara batil dan kedekut dengan harta dia pun termasuk dalam kategori wail. Orang yang kumpulkan harta dunia secara batil ni pun orang yang ada penyakit hati. Sebab hatinya sukakan kepada dunia. Sebab itu Allah kata dia akan membakar sampai ke hati. Kemudian Allah kata apa? Allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sada. Api itu pula Allah kata dia akan membakar dalam keadaan mu'sada, dalam keadaan tertutup. Apa maksud tertutup? Saya bayangkan pada ibu-ibu, ada sebahagian tafsir kata apa? Api neraka orang yang mengumpat ni, dia nerakanya tak ada pintu, tak ada tingkap. Artinya dia akan diazab dengan dua azab, iaitu azab api dan yang kedua adalah azab haba. Kita masak nasi empit, kita rebus kan, ibu-ibu buka nasi empit tu, buka penutup periuk dia, salah cara, naik wap dia kena tangan, apa rasa? Oh, kalau orang yang pernah kena, dia boleh rasa. Tak kena api tu, baru kena wap, kita rasa apa? Pedih. Berbirat kita kata kan, berbirat kita punya tangan sakit ni. Walaupun tak nampak tapi dia ada rasa dia kat kulit kita. Bayangkan api neraka ni dia tertutup. Apinya satu hal, haba tu satu hal. Contoh lagi mudah lah, microwave. Kan, masuk seekor ayam, kemudian pusing sampai 450 darjah, buka 30 minit. Keluar nanti jadi apa? Ayam jadi hitam, kering, rentung, ireng, geseng. Kan? Bayangkan, microwave tu hanya dibakar dengan wave, bukan dengan api. Tapi ayam tu boleh jadi sampai tahap macam tu. Dalam keadaan tertutup, dia punya gelombang ni ada belah kiri, belah kanan, atas, bawah kan, belakang. Bayangkan macam itulah keadaan mereka yang dibakar dalam hutamah. Kenapa? Dosa mengumpat. Dekat dunia rasa syok kan, tapi ingat, ini azab dia. Tak cukup dengan tu, Allah tambah lagi. Apa lagi? Innaha alaihi muqsada fi amadin mumaddada. Mereka ni akan disangkut di tiang amad mumaddada, tiang yang sangat tinggi. Apa maksud tiang yang sangat tinggi ni? Ni bayangan saya lah. Azab pada zaman dahulu yang paling azab adalah azab disalib. Azab salib ni azab yang paling azab. Kenapa? Bila manusia disalib, dia akan dipakukan tangannya kan, paku macam ni, dia dijemur tengah panas. Bila dia dijemur tengah panas, satu keluarga malu tau. Siapa tu? Keluarga si fulan ni. Dia malu, keluarga pun malu. Itu azab tu. Tak cukup dengan tu, orang yang disalib takkan diberi makan, kelaparan. Kemudian dijemur tengah panas. Kemudian yang membuatkan dia lagi pedih, lebih azab, dia mati secara perlahan-lahan. Kenapa? Bila kita paku tangan kita macam ni, kan badan kita ni ditarik graviti. Paku tu akan cari kitanya tapak tangan ni sikit-sikit tau. Sikit-sikit sampai putus. Berapa lama boleh tahan? Seminggu, 2 minggu, dia bergantung pada berat badan kita lah. Kesakitan perlahan-lahan tu, kematian perlahan-lahan tu, itu yang menambahkan derita dan azab dia. Itu yang menjadi orang takut disalib tu. Salib tu bukan maksud dipancung kepala, tak. Dia digantung macam tu. Okey. Jadinya Allah kata apa? Dalam neraka utama tu ada tiang yang lagi tinggi. Maksudnya kalau tiang dunia pun orang dah gerun dah, azab yang paling azab. Kalau lagi tinggi, kita punya pandangan kita, fikiran kita, graviti tu lagi tinggi lah kan. Maksudnya lagi azab dalam neraka utama. Kenapa? Dosa umpat saja. Dosa mengumpat je. Duk fitnah orang, duk cakap orang. Lidah ni ringan je, seronok je nak cakap kan. Hati-hati ibu-ibu. Sebab kerana lidah ni lah kita bertelaga. Kerana lidah ni kita bermasam muka. Kerana lidah ni boleh jadi lidah membawa kita ke neraka Allah. Sebab itu kalau ada benda penting, cakap lah. Falyakul khairan, cakap benda yang baik.
Kalau tak ada benda penting, diam je. Cukup dengan senyum. Sebab ada kalanya diam ni tanda bijak. Lagi banyak cakap, lagi nampak kejahilan tu. Kadang diam tu lebih nampak bijak. Kan? Kita tak bercakap pun. Ada orang zaman sekarang ni ibu, zaman konten tau, konten media sosial. Semua benda nak ulas. Ustaz ke tak ustaz ke, semua bidang bukan bidang dia semua nak ulas. Yang bidang agama, orang yang bukan ustaz pun duk ulas. Yang bidang lain, ustaz-ustaz pun ulas. Sebab apa? Sebab nak buat konten. Mengarut-ngarut kontennya. Semua nak kejar. Ada orang tonton apa yang disebut. Ni semua jadi pendapatan ni. Mungkin ibu-ibu tak terlibat, tak apa-apa nak tahu kan. Tapi kalau tengok anak-anak kita ni duk sibuk media sosial ni sebab konten. Okay. Semua benda. Kadang-kadang diam tu lebih baik. Okay. Yang ni semuanya menjaga keaiban. Sebab itu kadang-kadang kita kena doa tau. Kalau boleh saya jangan tahulah rahsia kawan ni. Kalau boleh tutuplah ya Allah mata saya daripada lihat keaiban orang lain supaya kita tak menyampaikan. Itu kita minta pada Allah. Ustaz, cara bertaubat. Okey, macam mana? Taubat. Taubat. Nak minta terangkan dengan dia. Minta maaf. Okey, baik. Taubat ni dia sebenarnya amalan hati. Taubat ni sebenarnya dia adalah amalan hati. Okey, macam mana taubat ni? Imam An-Nawawi kata rukun taubat ni mudah je. Dia ada 3. Pertama, meninggalkan terus maksiat yang sedang kita lakukan. Kedua, menyesal dengan maksiat yang telah kita lakukan. Ketiga, berazam tidak mengulangi maksiat yang telah kita lakukan. 3-3 ni adalah merujuk kepada benda yang lepas, benda yang sekarang dan benda yang akan datang. 3-3 ni amalan hati je. Habis ustaz, tak payah solat taubat ke? Solat taubat tu bonus saja ibu. Sebab percayalah, kita tengah buat maksiat ni, tiba-tiba Allah berikan hidayah. Kita pun kata, tak apalah malam kan saya solat taubat. Percayalah, tak bangun pun. Betul tak? Malam kan saya bangun taubat percayalah malam kan tak bangun pun. Syaitan ni dia menunda-nunda amalan kita. Ada seorang sahabat Nabi ni namanya Al-Ushairim. Saya tak ingat saya dah cerita ke belum. Ushairim ni saya cerita semalam kot. Ushairim ni dia ni meninggalnya waktu subuh. Dia Islam waktu subuh, dia meninggal waktu duha dalam peperangan Uhud. Sahabat Nabi tanya pada Nabi, Ushairim ni kita nak urus jenazahnya macam mana ni? Baru masuk Islam dah meninggal ni. Nabi kata apa? Inilah orang yang paling sedikit amalannya tapi paling banyak dapat kebaikan sebab dia masuk syurga. Kata Abu Hurairah, Al-Ushairim ni sekalipun tak pernah sujud kepada Allah. Tak pernah. Tak pernah pun. Okey. Itu nak menunjuk kepada kita taubat ni dia adalah amalan hati. Okey, saya tanya pada ibu-ibu. Kalau kita nak bertaubat sekarang ni macam mana? Tengah-tengah mengumpat ni, tinggalkan terus dosa tu. Jangan buat. Bagi dosa yang lepas, kita kena menyesal. Apa maksud menyesal? Jangan cerita pada orang. Tercerita tak apalah. Okey, contoh kita menyesal ni. Kadang-kadang ibu-ibu tengok ada artis yang dah berhijrah kan. Dia cerita tak dosa lama dia. Kadang-kadang dia cerita, saya dulu ni jangan katalah semua benda saya buat. Kalau orang menyesal, dia takkan cerita. Kalau boleh jangan nak cerita, nak ingat pun saya tak nak. Menyesal. Oi, saya tak nak lah. Sudah saya tak nak tahu benda tu. Itu benda yang saya tak suka. Itu tanda menyesal. Tapi dia pula cerita dalam keadaan berbangga-bangga, itu bukan menyesal. Itu show off. Okay. Dan yang akan datang, kita berazam tidak akan mengulangi maksiat. Itulah namanya taubat. Itu namanya taubat. Okey, kalau kita dosa mengumpat. Saya dah mengumpat dia ni, macam mana saya nak taubat? Dalam mazhab Syafi'i, kita kena jumpa dengan dia, bukan kata kosong-kosong ya. Kita kena cakap dengan dia, saya ni umpat awak ni macam ni. Saya lah yang cakap awak macam ni. Boleh buat gaduh kan? Yang itulah sepatutnya kita kena fikir sebelum mengumpat. Sudah tentu kita tak mampu buat. Saya pun tak mampu buat. Apatah lagi hari ni orang mengumpat dekat media sosial, tak jumpa pun si fulan tu.
Lepas tu kita kena fikir panjang. Saya ni kalau umpat dia, boleh ke saya minta maaf cakap dengan dia? Boleh ke dia maafkan saya? Yang inilah yang paling susah. Dosa kita dengan Allah, taubat, Allah maafkan. Dosa dengan manusia belum tentu lagi. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Kalau percakapan itu boleh membawa pada pergaduhan, boleh buat bergaduh kan? Cukup kita jumpa dia, kita minta maaf. Okeylah, saya minta maaf lah, saya ni mungkin dulu pernah dosa itu, dosa-dosa ini kan. Umumlah disebut. Tetapi tak cukup dengan itu. Kalau dia pernah umpat seseorang tu dengan satu kumpulan, contohlah dia umpat tentang si fulan ni dekat rumah ngaji, contoh, dia kena cerita tentang kebaikan orang tu di rumah ngaji juga. Macam dulu saya cerita buruk dia, tanda saya taubat, saya minta maaf, dan kemudian saya jumpa dengan orang yang saya pernah cerita-cerita ni, saya cerita tentang kebaikan si fulan tu pula. Ditukar. Okay. Apa? Kita rasa kita bercakap rupa-rupa itu mendatangkan limpatlah bercakap kan. Yalah. Padahal kita rasa macam nak bercerita. Oh, saya nak cerita lah. Cerita betul. Ikut alah, dia tu kan gitu. Dia dah Ya mengumpat lah. Okay. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita rasa macam kita nak minta maaf satu hal, kita pula nak memaafkan tu satu hal juga. Tapi saya nak bagi tahu ibu-ibu, ada satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, tak salah saya. Dia kata apa? Hari akhirat ni hari yang paling sukar tau. Di mahsyar tu hari yang paling sukar, paling susah. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, manusia bangkit daripada mahsyar nanti dalam keadaan tak berpakaian, dalam keadaan tak berkhitan, dalam keadaan tak berkasut. Macam baby yang lahir dekat dunia, macam itulah manusia lah keluar dekat hari akhirat. Cuma bezanya dekat dunia dia baby, dekat hari akhirat dia dewasa dah. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kalau orang yang di dunia ini dia beri pakaian kepada orang lain, Allah akan berikan pakaiannya di hari akhirat. Maksudnya kita dalam keadaan bertelanjang dekat hari akhirat ni, macam mana nak dapat pakaian? Dekat dunia ni bagi pakaian kat orang. Dekat dunia ni kita beri makan pada orang, Allah akan berikan kita makan dekat hari akhirat. Allah akan kenyangkan kita. Dekat dunia ni berikan minum kepada orang di dunia ni, di hari akhirat Allah akan hilangkan dahaga kita di hari mahsyar. Dan dekat dunia ni berikan kemaafan pada orang, Allah akan maafkan kita di hari mahsyar. Kalau kita tahulah betapa nilainya maaf kita ni, sampai kita dapat di hari akhirat daripada kemaafan Allah, kita tak akan berkira. Kalau boleh kita akan cari siapa lagi saya nak maafkan. Kadang-kadang kita ni sombong, orang minta maaf, sampai mati pun saya tak maafkan awak. Betul tak? Kita sampai macam tu tau, kita kadang-kadang sombong. Kadang kita, kalau kita tahu, ya Allah, kalau saya maafkan dia, saya boleh dapat kemaafan daripada Allah di hari mahsyar nanti. Ustaz. Macam kita kan, kita tak tahu orang tu kita tapi kan setiap kali lepas solat kita dekat tak apa maaf semua. Boleh. Boleh. Dia buat. Oh sama. Oh dia ada link. Ustaz, maksudnya kalau kita cakap kebaikan orang tu boleh lah. Boleh. Cerita kebaikan ni boleh lah. Boleh. Itu bukan sifat. Okey. Baik. Cuba tengok muka surat 46 tu. Okey. Tahap pertama namanya ghibah. Ghibah ni menyebut keburukan seseorang di belakangnya dan keburukan tersebut adalah benar. Itulah namanya mengumpat. Ghibah tu namanya mengumpat. Dia cakap belakang dan benda tu betul. Betul lah apa benda yang dicakap. Mengumpat tu benda betul lah. Cuba tapi benda tu aib kan? Kalau benda tu betul, mengumpat lah tu. Kalau benda tu tak betul, itu dah namanya fitnah. Nak buat zik lah. Awak tahu tak? Si Milah tu dia nak bercerai dengan suami dia. Benda tu betul. Benda tu betul. Saya bukan tipu, betul. Memanglah betul. Itulah umpat. Kalau tak bagi tahu nama Ustaz.
Tak boleh lah. Sama juga. Ya tak, kalau contoh ustaz macam ustaz mengajar kan. Ustaz bagi contoh macam contoh-contoh lah. Tak bagi Oh. tahu nama lah, cerita pasal orang ni ada kerja ni macam ni. Oh, okey lah. Kalau yalah dia tak memburukkan seseorang lah. Sekadar kita bagi contoh kan. Dia bila dia sebut ditunjukkan siapa pula, dia ni lah, salah lah. Tapi kalau sekadar kita nak datangkan contoh. Kan, contoh dan tanpa sebut nama dia, bukan nama sebenar. Okay, cuma kalau kita ni buat dosa secara terbuka. Ada orang kan, dia pakai tudung. Kemudian dia kata, saya tak pakai tudung dah. Ini saya tak nak hipokrit lah. Ada hati-hati macam tu kan. Dia tu saya tak nak fake lah. Saya tak nak pakai tudung. Dia melakukan maksiat secara terbuka. Dan bila ada orang nak tegur dia, sebab saya tahu ibu-ibu tahu cerita ni. Contohlah kita nak cakap. Macam mana nak cakap Okay, Allah tu contohlah. Ada orang kata, kalau nak tegur dia, cakap personal lah, malulah dia kan. Sebenarnya salah. Kalau dia buat dosa secara terbuka, teguran pun secara terbuka. Tujuan dia apa? Itu bukan mengumpat, itu bukan menghina. Tujuan dia supaya orang lain tahu apa yang dia buat salah. Bila dia contoh dia, ada orang lain lah, dia pakai tudung, kemudian dia kata saya tak pakai tudung lah, saya tak nak jadi hipokrit, saya sebenarnya tak nak pakai tudung. Kalau ada ustaz nak tegur, siapa nak tegur dia, tegur secara terbuka. Sebab dia bermaksiat secara terbuka, teguran pun terbuka supaya orang lain tahu dia buat tu salah. Ustaz, nak tanya, macam sekarang dekat Metso kan, macam ramai lah artis macam tu. Lepas tu, ustaz ataupun ustazah ni dia memang akan direct, akan sound macam tu, boleh lah maksudnya. Boleh lah, tegur. Kesalahan ni perlu ditegur. Dah ustaz dan ustazah tu macam kepo, ambil tahu hal orang lain lah. Salah ke tak? Sebab dia pun gitu. Kan? Tak, maksudnya siap-siap. Dia macam saya. Dia sebenarnya dia jadi benda tu jadi hujah tau. Ni buat kerja Tuhan lah ni. Yang awak kecoh sangat kenapa? Contohlah kan. Dia nak seolah-olahnya kita ambil, dia ada istilah tau. Kita ni, kalau orang kata jangan jaga tepi kain orang kan. Dalam agama, kita boleh jaga tepi kain orang. Yang penting jangan masuk dalam kain orang je. Betul. Jaga tepi kain tu maksudnya ambil tahu. Kita ambil tahu jiran kita. Kenapa awak bawa laki siapa ni? Maksudnya bukan kepo. Kita ambil tahu kan. Tapi jangan sampai masuk dalam kain dia. Orang tak ambil tahu pun dia nak tahu sangat. Apa cerita? Itu masuk kain. Faham maksud saya? Ni, dia proses tau. Jangan kita ingat kita cakap terus je kena pakai tudung labuh terus. Tak boleh. Boleh jadi mula-mula dia pakai scarf ataupun dia pakai selendang. Kemudian kita cakap, kemudian dia pakai lebih baik lagi. Dia proses. Ini dah makan buka ustaz. Sebab tu pesan je lah. Saya bagi tahu kan. Kalau tak sanggup nak bagi tahu, tapi beri dengan contoh. Tauladan. Maksudnya kita pakai tudung depan dia lah. Kita nak keluar. Kita bagi tudung, tak pun kita hadiahkan tudung. Maksudnya tapi tak sanggup nak cakap. Yang bil hikmah lah. Okay, next. Buat benda ni habis. Tak habis, okay. Satu je tu. Kalau kita ngumpat macam pemerintah apa tu, rasuah lah. Contohnya kan Rasuah. rasuah banyak-banyak berjuta-juta bilion-bilion tu. Macam mana kalau kita cerita buat salah lah. Pemerintahan. Oh. Memang benda tu memang Sebenarnya benda tu kita pun tak tahu hitam putih dia, betul tak? Kita main cakap aja. Kita pun dengar. Sebab Nabi ada sebut, apa yang kita sampaikan pada orang dengan apa yang kita dengar saja, itu dah dikira sebagai pembohong. Maksudnya kita tak tahu pun benda tu betul ke tidak. Kita dengar orang tu cerita macam tu, kita pun cerita pada orang lain. Tapi orang kita cerita tu dia pun dah tahu juga cerita tu, cuma Sebab itu saya kata tadi, boleh jadi kita ni cakap benda yang baik ataupun kita diam je. Kan? Dalam hati cakap. Dalam hati cakap tak apa lah. Dah mengundi lah. Okey, baik. Kedua namanya buhtan. Kedua namanya buhtan. Buhtan ni apa? Melemparkan pembohongan terhadap seseorang untuk menjatuhkan maruahnya. Okey. Ketiga pula, menyebar luaskan pembohongan terhadap seseorang, fitnah.
Saya satu kisah ada seorang tok guru ni, anak murid dia fitnah dia. Cakap tok guru ni ajaran sesat lah, bla 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 bla. Satu hari Allah beri hidayah. Anak murid tu pun tak taubat. Dia jumpa dengan guru dia, dia kata saya pernah cakap tok guru macam ni. Tok guru pun kata, okeylah kalau kamu nak minta maaf boleh. Nanti esok kamu datang daripada rumah kamu, jumpa saya, datang rumah saya ni, bawa seekor ayam. Ayam hidup. Sepanjang jalan nanti kamu cabut bulu dia. Daripada rumah kamu sampai rumah saya ni, bawa ayam hidup ni cabut satu. Dia kata sakit lah. Dia kata tak apa, buat je. Kamu nak minta maaf kan? Okey, buat. Esok pun dia buat. Dia cabut, dia buang. Cabut, buang kan. Sampai dah jumpa tok guru tu, dia kata, nah ayam ni dah togel lah. Dah tak ada bulu. Okey. Kemudian, tok guru dia kata apa? Sekarang kamu balik ke rumah kamu, kutip semua bulu ayam yang kamu campak, buang tadi. Dia kata mustahil lah, kan dah kena tiup angin. Lepas tu tok guru dia kata apa? Kamu mengumpat saya, macam itulah saya rasa sakit. Macam mana ayam tu kamu cabut satu-satu bulu dia. Kemudian bila saya suruh kamu kutip balik bulu-bulu dia, sudah tentu tak boleh. Hari ni saya cerita dengan Kamal, Kamal cerita dengan ibu dia, ibu cerita dengan kakak, cerita dengan makcik. Saya nak minta maaf macam mana? Benda tu dah tersebar dah. Sebab itu kita kena fikir panjang. Allah Ta'ala sebut, alima nafsum ma qaddamat wa akharat. Hari akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kita alima nafsun. Semua manusia ingat ma qaddamat wa akharat. Apa yang dia buat dan apa yang dia tinggalkan. Maksudnya apa? Kita ni dekat dunia, kita tak ingat apa yang kita buat semalam, betul? Hari akhirat kita akan ingat sekecil-kecil dosa yang kita buat sampai sebesar-besar dosa. Tujuan dia apa? Untuk tambah ketakutan. Hari ni surat saman sampai, kena bicara kat mahkamah, satu kesalahan, apa kita rasa? Takut kita. Satu kesalahan pun kita takut. Bayangkan di mahkamah Allah kita ingat semua kesalahan kita. Ingatan tu, kita ingat semua dosa kita. Macam mana saya nak tempuh ni? Dekat dunia satu kesalahan pun kita dah berdebar nak pergi mahkamah. Mahkamah Allah semua kesalahan. Tak sekadar dosa yang kita buat. Wa akharat kata Allah. Dosa yang kita tak buat tapi orang lain buat. Kita mungkin pernah ajar pada dia. Kita dah mati dah, tapi dia buat. Pun kita akan ingat. Taubat dia tunjuk juga. Kalau taubat lain lah. Yang ni tak taubat ni. Jalan di akhirat tu. Oh, yang tak taubat. Tunjuk juga tu. Okey. Baik. Kalau kita taubat, adakah dosa kita ditunjuk ataupun tidak? Tunjuk ataupun tidak ni, kalau di dunia kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita dekat hari akhirat. Kalau dunia ni duk cerita aib orang, hari akhirat Allah akan buka aib kita. Contohlah, sekarang kita dekat sini, saya burukkan seorang ni, panggil ke depan, ni cerita buruk dia bla bla bla. Apa perasaan dia? Malu. Bayangkan dekat hari akhirat, semua ribuan bilion manusia tengok kita tengah bicara dengan Allah one by one. Allah buka aib dia satu-satu. Apa perasaan dia? Itu keadaan di mahsyar. Dekat dunia ni tak baloi kita nak buat benda-benda macam ni. Tak baloi. Sebab dekat dunia ni dia sekejap je. Yang dekat sana tu yang lama tu. Sebab tu tak berbaloi untuk kita seronok sekejap dekat dunia. Biarlah kita seronok selamanya dekat hari akhirat. Okey. Baik. Okey, tengok muka surah 49. Tengok surah 49. Jenis-jenis rahsia. Ada yang wajib dijaga, ada yang boleh disebarkan. Pertama, rahsia suami isteri. Rahsia suami isteri. Suami isteri, kita ni pakaian pada suami kita, kita pakaian pada isteri kita. Semua orang ada aib. Jangan cerita. Walaupun pada kawan-kawan. Suami saya ni, ya Allah, dia ni, kita pun cerita ni tak boleh. Tak dibenarkan dalam agama kita. Sebab keluarga kita. Jangan duk cerita pada orang lain. Jangan percaya pada seorang pun. Jangan percaya. Melainkan di mahkamah. Kalau mahkamah tanya, apa yang suami kamu buat pada awak ni? Dia minta tuntut fasah kan? Saya tak boleh cerita, Tuan Hakim. Ni tu tak boleh lah. Tak boleh. Yang itu dibolehkan. Sebab pada orang yang dipercayai. Dipercayai itu bukan kawan-kawan tapi macam di mahkamah, pada doktor, pada kaunselor, itu dibenarkan. Okay, penting kita kena tahu tu. Okey.
Kita selalu dengar kan ibu-ibu nusyus, wanita nusyus. Wanita nusyus ni maksudnya wanita derhaka pada suami dia. Dia tak taat suami dia. Tapi jangan kita tak tahu, suami pun boleh jadi nusyus pada isteri. Suami pun boleh derhaka pada isteri. Macam mana? Okey. Hak isteri kepada suami, hak suami pada isteri adalah isteri kena taat perintah dia. Isteri kena taat. Kalau isteri tak taat, isteri derhaka. Hak isteri pada suami iaitu dia disayangi. Kalau suami tak sayang dia, suami boleh jadi jatuh nusyus. Sayang ni macam mana? Contohnya macam mana? Kalau dia balik rumah kan, duk main handphone je kan. Yelah, grup WhatsApp dah banyak dah. Dia nak check satu-satu, nak share satu-satu. Isteri kata, "Bang, saya ni duduk sebelah abang ni dah macam tunggul dah. Abang tak layan pun saya kan." Contohlah. Itu hak isteri ya, hak isteri. Isteri boleh minta. Seperti mana hak suami dia nak isteri taat, hak isteri suami kena sayang. Okay, kalau tidak suami boleh jadi nusyus. Kalau suami tahu hak dia, isteri tahu hak dia, masing-masing jalankan hak dia, percayalah bahagia. Dia tak tolong kita, kita marah dalam hati. Yelah, sebab itu sayang ni. Saya nak ngajar ibu-ibu lebih senior kan. Sayang ni maksudnya luas kan. Dia memenuhi emosi. Dia tak sekadar zahir je sayang saya. Emosi tu, dijaga hatinya, perasaannya, buat dia gembira. Itu semua sayang lah tu. Bertimbang rasa. Nampak isterinya penat, dah burn out dah jaga rumah, dia pun uruskan, bantu juga. Itu tanda sayang lah tu. Asyik cakap je kan. Saya pun boleh cakap, contohlah. Saya sayang awak, tapi perbuatan tak nampak sayang kan. Tak boleh juga. Okay. Nak cakap Ustaz kan, buat gini je, kita tahu kita sayang. Jadi kalau suami saya marah saya buat gini, saya diam. Okey. Baik. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, berita yang disampaikan oleh seseorang. Apa-apa berita jangan duk sampai, jangan duk sebarkanlah. Sekarang termasuklah di media sosial kan. Jangan duk share lah, benda kita tak pasti kan. Tak pasti jangan kongsilah. Okey. Dan yang ketiga, Baca tapi kita baca. baca tak apalah. Tapi kalau boleh jangan ambil tahu, jangan tahu. Sebab kita ni bila nampak aib tu, mulut ni dia akan automatik nak cerita je. Jadi yang penting jangan ambil tahu. Bolehlah ni apa? Unfollow semua page-page yang gosip-gosip ni Ustaz, saya pernah cakap dengan orang-orang isu kan, kita tahu kan dia punya nama tu kan. Alah sama je lah, tak mulut tak sama tapi ada tak sama. Oh ya, samalah tu mengumpat lah tu. Okey, ketiga, keaiban yang dilakukan secara sembunyi. Nampak disebut keaiban dilakukan secara sembunyi. Kalau orang tu buat salah sembunyi, teguran pun sembunyi. Kalau dosanya secara terbuka, teguran pun terbuka. Okey. Sebab apa? Kalau orang buat dosa terbuka, kita cakap secara sembunyi, orang lain tak tahu dan orang lain sangka benda tu tak salah. Jadi sebab itu teguran mesti secara terbuka. Okey. Rahsia yang boleh disebarkan, menyembunyikan ajaran Islam, itu salah. Kalau nak mengajar je, kita datang kelas rumah saya ni pukul 11 malam ke atas tau. Ibu-ibu tak payah pergilah. Itu ajaran sesat lah tu. Sebab ajaran agama ni, dia tidak ada istilah kita je, orang lain tak boleh. Itu salah. Ataupun ustaz ni dia hebat tau, dia cerita tinggi, siapa dengar mesti tak faham. Itu salah. Betul. Sebab ajaran Islam ni sangat mudah. Contohnya ada orang sekarang dia tanya kan, jangan tanyalah dalil-dalil ni, awak orang awam. Dah dengar tak? Awak orang awam ni dalil-dalil jangan ambil tahu ni, tak perlu tahu pun. Tak perlu tahu tu betul. Tapi kalau orang tanya, kita sebagai guru, kita kena bagi tahu. Sebab orang minta kan. Ni kita sindir dia pula. Awak ni ustaz ke? Orang awam. Orang awam tak payah. Kita downgrade seolah-olah fikiran dia. Salah tu. Kita hina dia. Orang nak tahu biar. Hina batu dengan orang hina dia nangis. Ustaz, kalau ilmunya berbayar yang mahal kan, yang tak bayar tak boleh tak tahu. Sebab itu agama ni dia bukan eksklusif tau.
dia inklusif. Oh, kamu bayar, okey saya ajar kamu. Ni macam ni. Tak. Nabi tak pernah ambil satu pun upah. Kan? Lain lah kalau dibayar tu sebab kos perjalanan, api air kan. Dia punya kenderaan bayar tol, itu lain lah. Ni sekarang ni, kamu nak dengar apa yang saya cakap, kamu kena bayar. Ni bayar. Silap lah. Kita pun tak boleh. Kemudian letak pula nilai sebagainya. Salah lah. Jangan eksklusif lah. Jangan eksklusif. Saya tahu kadang-kadang ada murid-murid yang suka eksklusif. Ustaznya kena datang ke rumah, kena ngajar kan. Itu lain. Itu pilihan dia. Tapi kalau ustaz tu letak syarat, apa yang saya ajar ni untuk kita je, orang lain tak boleh. Itu salah. Sebab itu ajaran sesat. Sebab ajaran ni dia tak ada beza-beza. Tak boleh sorok-sorok. Dia kena bagi tahu. Okey? Dia kena bagi tahu, tak boleh sorok-sorok. Okey, yang kedua, menjemunyikan kesaksian. Dia tahu, dia saksi. Dia tahu orang ni buat maksiat, tapi tak payahlah, kan saya cakap dengan aib pula. Itu salah. Suaminya curang. Saya tahu, saya ada bukti, saya lah saksinya. Tapi tak payahlah, saya ambil tahu. Itu salah. Sebab awak lah orang yang paling dikendaki untuk bagi tahu sebagai saksi. Itu kena sampaikan. Ketiga, keaiban yang sengaja dibuat secara terang-terangan. Okey, ini dosa secara terbuka ni. Teguran pun secara terbuka. Yang keempat, hal-hal yang dibenarkan oleh syarak. Macam di mahkamah, dekat hospital. Doktor nak check ni. Doktor jangan check ya. Ni aib ni. Tak boleh tengok. Ada contoh lah. Contoh. Ada kan sekarang ramai doktor lelaki sakit puan. Kadang-kadang kita pun, kalau boleh lah, saya ni nak bersalin dengan doktor perempuan. Kadang-kadang kita ni tak balance tau cara kita berfikir. Kita nak cari doktor perempuan untuk bersalin. Tapi dalam masa sama kita pula berpegang wanita kena duduk rumah, tak boleh kerja. Faham tak saya? Ya, faham. Kan? Dah awak tak nak perempuan kerja, tapi awak nak bila bersalin nanti perempuan yang sambut awak. Macam mana tu? Yelah. Doktor lelaki ni, okey. Dalam hal-hal macam ni yang dibenarkan syarak, dibolehkan. Kalau kita tak ada pilihan. Okey, tak ada pilihan, doktor lelaki. Dan kita tahu dia buat kerja dia, bukan dia sengaja-sengaja kan. Jadi dibenarkan. Dibenarkan. Mungkin adalah ibu-ibu anaknya doktor kan. Kalau di bilik pembedahan. Bilik pembedahan ni doktor ni dia tak boleh bagi tudung tau. Kan? Kalau tudung pun dia mungkin masuk dalam baju dia. Ataupun dia kena tanggalkan tudung dia kena pakai dia punya scarf tu kan. Dia ada keadaan-keadaan lah. Yang ni pun saya tak habis bincang lah. Sebab ada syarat-syarat dia. Saya pun tak berapa pasti. Cuma ada keadaan-keadaan yang dibenarkan. Kita nak bersalin ke, kita nak apa kan, doktor nak check. Doktor lelaki. Kalau ibu-ibu ada rezeki lebih, nak cari doktor perempuan, silakan. Tapi kalau kita memang tak ada kemampuan, jangan paksa lah. Sebab perkara ni dibenarkan. Dibenarkan. Dan doktor-doktor pun, kalau pesan pada doktor pun kena bagi tahu juga. Kadang-kadang kita ni jadi uji kaji. Nak bersalin waktu tu pula dia bawa houseman datang kan. Tengok tu pula, ya Allah, tengok ramai-ramai. Itu salah lah. Janganlah. Okey. Okey. Dalam kadang-kadang tu kadang-kadang tak baik suami tak suami ada duit kata ini nak berkali dia sudah kerajaan tak betul menghadap lelaki kepada sebab itu ada duit ada kemampuan dia untuk kita kerajaan macam mana tu Ustaz? Dia ada dari kemampuan Itu kita lah bincang hati-hati lah dengan suami. Benda macam ni, yalah abang ada harta sikit, jaga, yalah itu tanggungjawab suami, menjaga maruah isterinya kan. Itu pula sebenarnya kita tahulah antara kita, kalau duit tu belanja benda yang membazir boleh, kenapa tak boleh dalam hal macam ni. Kita sendirilah yang boleh. Benda tu kita antara kita lah, kita tahulah, faham lah macam tu. Okey, baik. Ibu-ibu boleh lagi tahan? Okey. Okey, tengok muka surat 53. Okey, last ni. Dah sampai dah makanannya. Okey, 53 tengok bawah tu. Hukum menyebarkan rahsia orang yang telah mati. Okey. Okey, pertama hukumnya haram.
jika rahsia tersebut berkaitan dengan perlakuan buruk si mati, seperti mana ketika hidup manusia disuruh untuk menutup aib orang lain, begitu juga setelah kematiannya. Tak ada point lah kita nak cerita, dia dah mati kan. Janganlah kita dah buka aib dia, itu perkara yang haram. Okey, jangan sebabkan dia dah mati lah, tak ada apa-apa. Kadang itu yang paling susah, sebab dia dah mati macam nak minta maaf. Okey. Yang kedua, wajib menyebarkannya. Bila? Jika rahsia tersebut berupa hutang ataupun perkara yang berkaitan dengan hak manusia yang lain. Si mati ada hutang ataupun hak dengan orang lain, benda tu kena bagi tahu. Jangan cakaplah pasal hutang dia, aib lah. Tak boleh. Itu kena wajib, sebab kita kena tunaikan, selesaikan. Maka diberitahu rahsia itu adalah wajib agar si mati tidak diazab di alam kubur. Dan yang ketiga pula, harus menyebarkannya apabila rahsia tersebut bukanlah sesuatu yang mengaibkan si mati. Misalnya, kelebihan akhlak si mati yang suka menderma ataupun kebaikan-kebaikan lainnya. Semua perilaku baiknya boleh didedahkan agar dapat menjadi contoh teladan kepada mereka yang hidup. Okay. Baik, ada seorang cicit Nabi ni saya akhir kat sini namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad nama dia. Ni cicit Nabi dia ulama di Madinah. Bukan Sajjad Sajjad tu maksud dia baik tau, orang yang sujud tau, Sajjad. Okay, Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Beliau ni ulama di Madinah lah. Lepas zaman Nabi lah, dia orang tabi'in. Pendek cerita, bila dia meninggal, kawan-kawan dia yang mandikan jenazah, dia tengok badan dia belakang lebam-lebam. Ada bengkak-bengkak, ada lebam-lebam. Kawan dia pelik lah, kenapa pula belakangnya ada bengkak-bengkak, lebam-lebam. Tapi semua senyap, tak cakap apa-apa. Mandikan je, uruskan jenazahnya sampai selesai, sampailah dia dikuburkan. Esok harinya, lusa harinya dan seminggu lepas tu sibuk. Satu Madinah sibuk. Isu dia apa? Orang-orang miskin dekat Madinah ni bising. Dia kata apa? Dulu kami setiap pagi kalau buka pintu rumah mesti ada bekalan-bekalan makanan dekat depan rumah kami. Ada gandumnya, ada apa? Ada makanan lah. Bahan-bahan mentah lah, bahan-bahan dapur ni ada je depan rumah. Tapi siapa yang bagi kami tak tahu. Setiap pagi ada. Jadi bila cerita tu dah tersebar, akhirnya kawan-kawan Ali Zainal Abidin ni, ulama ni, dia kata apa? Mungkin yang buat ni Ali. Sebab kami tengok belakang dia lebam-lebam. Mungkin setiap malam dia memikul makanan-makanan ni dan dihantar ke rumah-rumah orang miskin di kota Madinah. Nampak? Dia yang tu boleh kita sebarkan, kita maklumkan. Tapi ibu-ibu, yang saya nak bagi tahu pada ibu-ibu, amalan kita kena macam tu. Kita kena sorokkan amalan kita. Jangan duk ceritalah amalan kita ni. Kena sorokkan. Sekalipun pada pasangan kita. Sebab amalan kita kebanyakan kita buat secara terbuka tau. Solat jamaah, puasa pun bila iftar sama-sama, sedekah pun kadang semua orang tahu. Betul tak? Jadi kita tak ada hujah di hadapan Allah kalaulah kita boleh buat simpan satu amalan yang semua orang tak tahu, dan kita niatkan saya buat ni memang sebagai amalan solid, saya buat memang kerana Allah. Tak ada orang pun tahu, isteri tak tahu, suami pun tak tahu. Sebab kita nak jaga hati kita, yang saya buat ni memang kerana Allah. Yang itu kita kena buat. Kena carilah, walaupun benda kecil, walaupun sedikit, walaupun kecil, kita kena buat. Sebab boleh jadi nanti dekat hari akhirat Allah nilai-nilai, tengok-tengok, oh ni kamu buat sebab nak pujian yang ni, kamu buat ni kerana ni, kerana tu, kerana ni. Jadi kita sendiri kena niatkan, apa amalan yang saya boleh buat, saya mampu, saya boleh rahsiakan daripada pengetahuan sesiapa pun. Saya buat ni memang kerana Allah. Yang itu kita kena usahakan. Yang itu yang dibuat oleh cicit Nabi ni, Ali Zainal Abidin As-Sajjad ni. Amalan dia setiap malam dia buat sampai orang lain tak tahu, isteri dia pun tak tahu, anak-anak dia pun tak tahu. Okey. Jadi mudah-mudahanlah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, secara ringkas saja kita dapat 3 bab saja. Nanti lagi baki 27 bab. Mungkinlah lagi 27 kali lah kita punya retreat kot. Okey. Kalau ada kesempatan lain, tak apa, Google Meet dan sebagainya, insya-Allah. Sebab dia pikul makanan tu.
Orang tak tahu, orang tertanya-tanya lah. Tapi lepas kisah tu baru orang tahu, oh dia lah yang buat. Sebab lepas dia meninggal tak ada orang lagi hantar makanan. Dan orang tahu yang lebam di belakang badannya tu sebab dia memikul makanan tu setiap malam hantar ke rumah-rumah orang miskin. Kita macam tu jugalah. Kalau sedekah ni macam seorang isteri dibuatkan yang nak bersedekah. Kita sendiri tak perlu bagi tahu suami pun tak apa Ustaz kan. Tak apalah. Tak perlu tahu. Tak apalah. Duit kita sendiri kan. Tak ambil duit suami tak bagi suami kan. Tapi sedekah yang paling afdal adalah pada ahli keluarga. Sedekah ni dia adalah lebihan daripada harta tau. Kita ada duit, kita dah jalankan tanggungjawab, bayar nafkah, selesaikan itu, bil apa, komitmen semua, ada lebihan. Duit tu yang boleh sedekah. Duit tu yang kita baru sedekah. Jangan kita, sebab Islam ni tak beban tau. Kita ni kadang gulu ni maksudnya ekstrim, melampau dalam hal agama ni. Semua nak sedekah. Duit tak ada ni, sedekah juga. Jangan buat macam tu. Okay? Kalau kita ada duit lebihan, memang kita dah belanja, kita dah ada allocate ni untuk kita punya bulanan punya ni perbelanjaan ni, expenses kita. Ada lebihan tu, kita nak sedekah sikit, silakan. Tapi kalau tak cukup, jangan. Sebab sedekah yang paling afdal pada ahli keluarga kita, pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada suami kita, itu paling afdal. Okay? Ni agama ajar agama ajar. Orang yang terdekat dengan kita tu kita kena selesaikan tu. Ada orang jauh tu sampai Syria pergi tolong. Jiran-jiran dia, kawan-kawan dia, kenalan-kenalan dia, ahli keluarga dia buat tak tahu je. Jangan. Utama yang akan dekat. Dia ada prioriti dia. Dia ada aulawiyat dia. Okay, ibu-ibu, saya mohon maaf. Minta maaf kalau ada kesilapan, kelemahan, kekurangan, insya-Allah. Jadi kesempatan pagi ni saya ambil kesempatan lah. Mungkin lepas ni kita nak balik dah bersurai kan. Jadi mudah-mudahan program saya ni selingan je. Hanya program ibu-ibu berjalan je kan. Program bercuti sebenarnya. Saya minta maaf kalau ada kesilapan, kesalahan dan sebagainya. Kalau anak-anak saya ke terlasak ke, minta maaf lah ya.